Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua ahli panel dan para hadirin yang sudi hadir untuk memerahkan forum kita pada hari ini. Saya, Nur Al-Ilana binti Ismail selaku pengerusi forum pada hari ini. Tajuk forum kita adalah pendidik dan pandemik. Dalam era pandemik COVID-19 ini, pelbagai halangan dan rintangan yang perlu dihadapi oleh semua pihak termasuklah warga pendidik dan semua pelajar, ahli panel dan hadirin yang dihormati. Krisis COVID-19 ini telah menyebabkan institusi-institusi pendidikan terpaksa ditutup dan pembelajaran secara bersemuka tidak dapat dijalankan. Oleh sebab ini, Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengambil inisiatif untuk menjalankan pengajaran dan pembelajaran secara atas talian. Namun, apakah peranan di sebalik setiap warga pendidik dan pelajar serta impak pelaksanaan pembelajaran dan pengajaran secara atas talian dari perspektif pendidikan sepanjang hayat di dalam falsafah pendidikan kebangsaan? Persoalan ini akan kita kupas satu persatu sebentar lagi menerusi panel-panel jemputan kita pada hari ini. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan panel jemputan kita. Panel pertama merupakan seorang guru yang berkaliber dalam mendidik anak bangsa iaitu Cik Nurain Iliani binti Kumar, manakala panel kedua merupakan wakil daripada Perlembagaan Persatuan Ibu Bapa Guru iaitu Puan Nur Amizah Syahira binti Jaafar. Seterusnya panel ketiga merupakan ketua pelajar iaitu Cik Syuhada binti Suhaimi dan panel keempat merupakan seorang kaunselor arif lagi bijaksana iaitu Cik Siti Ain Akilah binti Muhammad Rozi. Tanpa membuang masa lagi, mari kita mulakan forum kita dengan soalan pertama yang berbunyi, apakah peranan guru dalam mengurus perubahan dalam fasa pandemik ini? Dipersilakan panel pertama kita untuk mengupas serta isu ini. Dipersilakan. Terima kasih kepada Cik Alia Iliana kerana memberikan saya peluang untuk menjawab persoalan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua hadirin yang meluangkan masa untuk mendengar forum pada hari ini. Berbalik kepada soalan yang diajukan oleh Cik Pengerusi sebentar tadi, kerjaya sebagai seorang guru telah mendidik barisan para guru untuk cakna dengan situasi dan pantas mencari idea untuk menyelesaikan satu masalah. Hal ini dapat dilihat semasa kerajaan mengumumkan pelaksanaan PKP yang agak mengejutkan negara. Pihak pendidik telah berusaha menyampaikan ilmu mereka seiring objektif dan kehendak kurikulum dengan melaksanakan pembelajaran atas talian melalui pelbagai medium seperti Google Meet, Google Classroom, QuizIS dan pelbagai lagi aplikasi lain yang dapat dimanfaatkan untuk penyampaian PDP yang berkesan. Selain itu, guru juga berperanan sebagai pakar motivasi kepada anak didik mereka. Seperti yang kita tahu, situasi pandemik ini telah memberi implikasi kepada banyak pihak, terutama ini golongan pelajar. Golongan pelajar terpaksa menghadapi pembelajaran atas talian demi usaha memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 yang melanda negara sekarang ini. Majoriti pelajar tidak mampu menangani situasi ini dan menyebabkan sebahagian kecil daripada mereka mengalami simptom kemurungan dan depresi. Jadi, sedikit sebanyak motivasi yang guru-guru berikan kepada anak pelajar mereka dapat membantu para pelajar terus bertahan dan kekal tabah untuk menghadapi cabaran pandemik. Akhir kata, kita jaga kita. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Cik Nur Iliani atas pencerahan yang sangat jelas mengenai peranan guru dalam menguruskan perubahan pada fasa pandemik ini. Sidang hadirin yang dihormati, seterusnya kita akan tumpukan perhatian kepada panel yang kedua iaitu Puan Amizah. Soalan saya, apakah peranan ibu bapa dalam menyokong konsep pembelajaran sepanjang hayat semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan? Dipersilakan. Terima kasih Cik Pengerusi Majlis. Saya mulakan bicara saya dengan serangkap pantun. Melati kuntum tumbuh melata, sayangnya merbah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Sebelum saya menjawab soalan Cik Pengerusi, seeloknya terlebih dahulu saya menjelaskan apakah yang dimaksudkan dengan PSH yang merupakan akronim bagi pembelajaran sepanjang hayat. Sebenarnya, PSH bermaksud pembelajaran yang disertai oleh mereka yang berusia 15 hingga 64 tahun ke atas. Konsep PSH pula merupakan pemberian peluang kedua untuk meningkatkan kemahiran asas dan penawaran peluang belajar di peringkat yang lebih tinggi.
Menjawab soalan Cik Pengurusi Majlis sebentar tadi, ibu bapa bolehlah memainkan peranan sebagai fasilitator di rumah bagi menggantikan peranan guru di sekolah. Sebagai contoh, ibu bapa bolehlah menyediakan akses dan sumber pembelajaran atas talian kepada anak-anak. Ibu bapa sekalian, ini merupakan keperluan dan bukannya kehendak mereka di saat negara dilanda pandemik COVID-19 ini. Walaupun tidak dapat menyerupai kemudahan di sekolah, namun rumah dominannya sebelum ini sebagai tempat rehat perlulah diubah fungsinya untuk menyokong konsep PSH. Saya sebagai seorang ibu juga mengerti bahawa perubahan dalam tempoh ini merupakan cabaran yang amat sukar untuk dilalui. Ianya juga dipengaruhi oleh ibu bapa yang berbeza latar belakang akademik dan literasi teknologi, sekaligus dapat memberikan implikasi terhadap akses dan ikuti pendidikan anak-anak. Setakat ini sahaja huraian saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Puan Amizah Syahira atas hujah yang panjang lebar dan mesej mengenai peranan ibu bapa dalam menyokong konsep pembelajaran sepanjang hayat semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Para hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Baiklah, kita beralih pula kepada panel kita yang ketiga iaitu Cik Syuhada. Apakah proses pengukuhan jati diri yang perlu dipelajari semasa proses Perintah Kawalan Pergerakan? Dipersilakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pertama sekali, terima kasih kepada pengurusi majlis. Bagi menjawab persoalan yang diajukan sebentar tadi, saya ingin memulakan dengan kata-kata yang dipetik daripada Buya Hamka, iaitu iman tanpa ilmu bagaikan lentera di tangan bayi. Namun, ilmu tanpa iman bagaikan lentera di tangan pencuri. Kata-kata ini dapat diperkukuhkan lagi dengan falsafah pendidikan kebangsaan yang turut mewujudkan keseimbangan kognitif seiring dengan pembentukan sahsiah dan nilai. Asas keseimbangannya terletak pada kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Misalnya bagi pelajar yang beragama Islam, mereka boleh mengukuhkan jati diri mereka dengan memperbanyakkan amalan sunat seperti mengaji, berzikir, solat sunat dan sebagainya. Bagi pelajar yang beragama lain pula boleh mengamalkan amalan agama masing-masing. Jadi di sini sememangnya jati diri seseorang pelajar itu dapat diperkukuhkan dengan meletakkan sepenuhnya kepercayaan kepada Tuhan, tidak kiralah agama apa sekalipun yang dianuti. Jadi setakat itu sahaja perkongsian daripada saya. Saya serahkan semula kepada pengurusi majlis. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Cik Syuhada kerana sudi berkongsi proses pengukuhan jati diri yang perlu dipelajari semasa tempoh PKP. Sidang hadirin, kita teruskan forum kita dengan penjelasan daripada panel keempat. Baiklah, saudari, apakah impak pandemik COVID-19 dari perspektif pembelajaran sepanjang hayat di dalam falsafah pendidikan kebangsaan? Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak penganjur kerana sudi menjemput saya dan juga terima kasih kepada moderator di atas soalan yang diajukan tadi. Okey, kita kena faham apa itu falsafah pendidikan kebangsaan. Menurut falsafah pendidikan kebangsaan, pendidikan di Malaysia merupakan satu usaha yang berterusan bagi memperkembangkan lagi potensi diri insan dalam mewujudkan seorang individu yang seimbang dari segi jasmani, rohani, intelektual dan juga emosi. Dan menurut falsafah pendidikan kebangsaan juga, para pelajar perlu berpegang kepada 3 elemen penting, iaitu pembelajaran sepanjang hayat, menyeluruh dan juga bersepadu. Hadirin sekalian, sekiranya kita berpegang teguh kepada falsafah pendidikan kebangsaan dan juga ketiga-tiga elemen, saya yakin dan juga percaya para pelajar mampu untuk menghadapi ujian di dalam pembelajaran atas talian di era pandemik ini. Dan bukan itu sahaja, para pelajar juga mampu untuk menempuhi alam pekerjaan dengan baik sejurus mereka bergelar siswaza. Dan kesimpulan yang boleh saya lakukan ialah apabila kita berpegang kepada elemen-elemen yang penting itu tadi, maka lahirlah insan yang bertanggungjawab, berilmu pengetahuan tinggi, berkemahiran, berakhlak mulia dan juga berkeupayaan untuk diri sendiri dan memberi sumbangan kepada keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Saya kira itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Cik Akilah atas penerangan sebentar tadi. Dengan ini berakhirlah forum kita pada hari ini. Saya mewakili pihak menganjur program ini mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua panel kerana sudi meluangkan masa dan tenaga untuk memberikan pencerahan mengenai persoalan-persoalan yang diajukan. Terima kasih juga kepada hadirin dan hadirat sekalian kerana sudi meluangkan masa bersama-sama saya dan panel jemputan yang hebat-hebat belaka. Maka dengan ini berakhirlah forum kita pada hari ini. Ingat, sentiasa mematuhi SOP yang ditetapkan dan kekal selamat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.